Muhammad Ridwan kembali lagi dengan satu lagi vlog. Hari ini 7 hari bulan April 2022 bersamaan dengan 5 Ramadan. Makna kita sudah pun 5 hari melakukan ibadah puasa yang aku harap mendatangkan ganjaran yang setimpal dengan amalan yang kita lakukan. Semalam berlangsung perlawanan pertama Terengganu untuk musim ini dalam kempen Liga Malaysia 2022 apabila mereka turun menentang Petaling Jaya City di MPPJ. Dan kalau ikutkan di atas kertas dan rekod pertemuan lalu, ini seharusnya 3 mata untuk sang penyu, tapi sebaliknya yang berlaku. Keputusan 3-0 di akhir 90 minit memihak kepada tuan rumah PJ City dan ianya sedikit sebanyak merencatkan permulaan yang diharapkan oleh para penyokong Terengganu terhadap pasukan kesayangan mereka. Ialah siapa sangka bertemu dengan PJ City dan kau kalah dengan 3-0. A bit of deja vu jugalah untuk aku, pasal kalau ikutkan Arsenal pun bermula ketika menentang Brentford di awal musim perlawanan pertama di tempat lawan. Ramai menyangkakan 3 mata mudah menentang Brentford, tapi sebaliknya berlaku, tewas 2-0. Dan itulah, selepas itu pula Arsenal bertemu dengan si Manchester City dan Chelsea, dan satu lagi pasukan yang akhirnya menyaksikan mereka tewas 4 perlawanan berturut-turut dan berada di bawah table Premier League. Perkara sebegitu mungkin berlaku untuk Terengganu, pasal lepas ni mereka terpaksa pergi ke JDT di mana mereka akan bertemu dengan juara bertahan tersebut di Stadium Sultan Ibrahim. Dan ialah, kalau ikutkan pada persembahan JDT ketika menentang Kuala Lumpur dan perlawanan-perlawanan sebelum ni, kita dapat lihat memang agak sukarlah untuk Terengganu mengulangi kejayaan mereka menewaskan JDT di Stadium Sultan Ibrahim musim lepas, di mana anak-anak buah Nafuzi Zain menjadi satu-satunya pasukan yang berjaya mengutip 3 mata dari Stadium Sultan Ibrahim. Tapi nampaknya susah juga. Tambahan pula, JDT kalau ikutkan perlawanan menentang Terengganu pada hari Ahad ni, 10 hari bulan, ialah perlawanan yang kelima mereka, sedangkan Terengganu baru sahaja perlawanan kedua. Jelas kelihatan kekurangan match fitness, match sharpness di kalangan pemain Terengganu semalam ketika menentang PJ City. PJ City yang sudah pun bermain 3 perlawanan, 2 perlawanan Liga dan 1 perlawanan Piala FA. Nampak jelas diorang punya match fitness dan match sharpness tu lebih tinggi berbanding dengan Terengganu. Kalau ikutkan, Terengganu bermain dengan possession football dan aku rasa Pimaniam sudah pun menjangkakan perkara tersebut, di mana possession wise akan banyak dikuasai oleh Terengganu. Dia set up team dia untuk sit deep inside their own half, put bodies inside the box. Itu sahaja merencatkan corak permainan Terengganu yang lebih bergemar bermain dengan short passes around the area, cuba untuk mencari ruang untuk membolehkan mereka menebusi benteng pertahanan lawan, one on one ataupun square pass to the middle untuk disudahkan oleh pemain-pemain lain. Tapi Pimaniam, aku rasa dia dah set up pasukan dia untuk counter taktik sedemikian. So if you get so many bodies inside the box, it is quite impossible untuk mencari ruang tersebut. Kau cuba main 1-2 tapi dapat interception. Kau tengok banyak mana diorang berjaya menghalang bola dari sampai ke kaki pemain Terengganu daripada short passes yang cuba dilakukan oleh pemain Terengganu di sekitar kotak penalti PJ City. Nampak memang Terengganu kekurangan kreativiti untuk mengatasi masalah tersebut. Berkaitan dengan Terengganu,
aku actually terkejut sikit dengan pemilihan first 11 semalam, dengan Hafizal Muhammad memulakan perlawanan di posisi bek kanan. Pasal kalau ikutkan pada musim lepas, dia tak bermain banyak kali. Posisi itu banyak diisi oleh Azharul Nazareth yang hanya dimasukkan pada separuh masa kedua. Apabila dilihat Hafizal gagal untuk menguasai bahagian pertahanan kanan tersebut, dan gandingan Adib Zainuddin bersama dengan Syahrul Nizam di bahagian tengah mungkin disebabkan oleh PJCT tidak mempunyai pemain asing. Mungkin percaturannya ialah gandingan tersebut mampu untuk menghalang ataupun menangkis serangan-serangan yang dilakukan oleh PJCT. Dan Arif Fazilah sebagaimana biasa bermain di sebelah bek kiri. Dan aku suka melihat peluang diberikan kepada Zul Ashraf Zulkifli. Pasal aku tengok pemain ni memang sudah lama pun impresif ketika bermain dengan Terengganu 2. Semalam bagi aku beliau tidak mengecewakan. Sembahan beliau bertenaga. Banyak hantaran-hantaran beliau dapat disempurnakan. Dan even salah satu daripada hantaran beliau membuka ruang untuk Faisal Halim membuat serangan balas selepas Terengganu ketinggalan 1-0. Dan of course lah, kita tahu pemain muda biasanya tidak mampu untuk bertahan lama. Mungkin satu percaturan oleh Nafuzi apabila ketinggalan 3-0 di separuh masa kedua mengeluarkan beliau dan digantikan Manuel Ott, pemain antarabangsa Filipina. Keputusan Nafuzi Zain untuk menggunakan khidmat Petrus Shitembi di bahagian tengah bersama dengan Zul Ashraf dan Habib Harun, aku rasa dipengaruhi oleh persembahan pemain Namibia tersebut yang bermain dengan baik ketika membantu Terengganu 2 menewaskan Perak dalam perlawanan Liga Premier minggu lepas. Aku rasa pasal tu dia digunakan dalam bahagian tengah. Dan di bahagian atas pula memang gandingan Kepas Sherman bersama Cece Kipre dan Faisal, aku rasa memang dah diagak dah pada awal lagi akan digunakan gandingan tersebut. Tapi itulah, memang nampak sangatlah match sharpness tu tak ada. Bila kau tengok kan awal-awal lagi through ball mungkin terlalu kuat untuk Cece Kipre capai. Dan juga salah satu lagi ialah percubaan daripada Kipre sendiri yang kalau ikutkan taklah tersasar jauh, tapi ialah tidak menepati sasaran. Kalau kita lihat kepada jaringan-jaringan yang dibuat oleh PJCT, ternyata kekurangan match sharpness tu kelihatan. Gol pertama, PJCT bermain bola awal, hantaran daripada Nasir Basharuddin ditanduk ke dalam, dan aku rasa ke kanan rasanya yang membuat first time pass ke dalam kotak, dan terus saja disambak oleh Darren Lock yang kiranya macam makanan lah untuk dia. Dan aku rasa memang Suhaimi Husin memang tak dapat buat apa-apa lah bola tu. Pasal bola tu memang one on one depan, memang point blank lah kiranya. Dan lepas tu gol kedua daripada sepakan sudut, juga bola awal ke dalam kotak penalti. Dan ketika itu aku rasa marking yang longgar antara Adib Zainuddin, di mana Darren Lock berjaya melarikan diri daripada Adib dan terus dia menghulurkan kaki dan divert the ball into the net, menewaskan Suhaimi Husin sekali lagi. Gol ketiga pula Mahli Jasuli, hantaran di sebelah kanan. Kalau dilihat daripada gerak perlahan daripada ulangan babak tersebut, dapat dilihat pemain tengah langsung tak ada mencuba pun untuk pergi ke arah bola tersebut, dan memudahkan tugas Darren Lock untuk menyudahkan hantaran tersebut. 3-0 separuh masa pertama, tentu saja. Inilah macam aku cakap tadi, Terengganu lack creativity in opening up PJCT defense. Memang nampak sangat diorang tak tahu nak buat macam mana untuk press open the defense. Memang Pimaniam set up pemain dia defending deep dan put bodies inside the box and counter attack. And kalau berpeluang diorang press tinggi,
pada awal-awal forcing Terengganu untuk buat kesalahan, dan itulah dalam separuh masa kedua pun aku rasa nampak banyak peluang yang dimiliki oleh PGCT daripada situasi sedemikian. Tak guna untuk menyalahkan Nafuzi Zain ataupun pemain-pemain terlaluan. Jiskon dah lepas perlawanan pertama, hopefully dia orang dah buang buruk kawan cakap, dan apa yang perlu kita buat ialah tumpukan kepada permainan yang kedua, dan hopefully dia orang dapat belajar daripada kesilapan yang berlaku dan come up with a good formation, a good solution on how to counter JDT dekat Sultan Ibrahim nanti. Kita tak mahulah kiranya permulaan yang buruk ini berterusan dan akhirnya menyaksikan worst case scenario Terengganu jatuh ke Liga Premier. Jatuh ke? Tapi musim depan ada ke? Aku tak ingat. Aku rasa macam tak ada ke 2024. Itulah itu. Tapi itulah, siapa yang nak tengok pasukan kau duduk di bawah sekali dalam kedudukan. Hopefully mungkin big tweak here, tweak there, so kita akan dapat formula yang baik untuk kembali bersaing dalam Liga Super. Selepas ini of course JDT, dan lepas tu Sarawak United di Kuching. Memang recovery pun aku rasa tak sempat mana pun, pasal kau kena terbang sana terbang sini kan. Itulah jadual. Macam aku cakap lah, bodoh. JDT mengukuhkan kedudukan mereka dengan kemenangan ke atas Kuala Lumpur di Ceras, sekaligus menamatkan rekod tanpa kalah The City Boys di Ceras sejak aku rasa semua musim lepas orang tak pernah kalah. So musim sebelum ni pun aku rasa rekod yang bagus juga di sana. Dan Darul Aman berjaya menewaskan Seri Pahang 1-0 di Alostar, dan kemenangan 1-0 tersebut cukup untuk menyaksikan mereka sama dengan mata dengan JDT, tapi dia berada di tempat kedua di atas perbezaan jaringan. Seri Pahang juga ialah perlawanan pertama dalam Liga Super, tapi sebelum ini mereka sudah pun turun menentang pasukan lagi Liga M3 kalau tak salah aku dalam saingan Piala FA. Tidak seperti Terengganu, semalam ialah perlawanan pertama diorang. Pasal perlawanan Piala FA menentang Negeri Sembilan pun terpaksa ditangguhkan selepas skuad Negeri Sembilan dijangkiti oleh COVID-19. So macam itulah. Hopefully Terengganu akan mampu bangkit. Kalau maafkan aku lah kalau aku gunakan hashtag trust the process yang biasa digunakan oleh penyokong Arsenal untuk membela Mikel Arteta. So bagilah masa untuk Nafuzi, pasal takkanlah kau nak melenting terus lepas satu kekalahan ni, walaupun kekalahan ni mengejutkan. Hopefully kita mampu bangkit. We need to move on from this, and we try to get the best result possible from Sultan Ibrahim dan juga daripada Kuching sebelum kita menentang Selangor di Sultan Mizan pada 22 hari bulan April nanti. Dan selepas tu aku rasa ada satu lagi perlawanan Piala FA menentang Negeri Sembilan pada 29 hari bulan. So itu sajalah. Keep supporting your local team. Take care of yourself. Get the most from Ramadan. Semula.